Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru sahaja merasai sedikit kegembiraan dengan apa yang telah dicapai oleh umat Islam di Gaza, Palestin. Walaupun mereka teruk dibantai oleh Zionis Yahudi, tapi pada kali ini tindak balas yang telah dilakukan terhadap Tel Aviv dan kawasan-kawasan yang merupakan penempatan Zionis Yahudi telah memberi suatu ancaman dan ketakutan kepada Yahudi laknatullahi alaih. Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, iaitulah surah yang berada dalam juzuk yang ke-15, surah yang terletak di tengah-tengah Al-Quran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi suatu isyarat kepada umat Islam bahawa isu Palestin bukan isu bangsa Arab, bukan isu politik, tapi isu yang perlu diberi perhatian kepada yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam keseluruhannya, isu sejagat. Dan dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kehancuran mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab litufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah menyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, la tufsidunna fil ardi, kamu pasti akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, marratain, sebanyak 2 kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan melakukan kesombongan dan keangkuhan dengan melampau. Ayat ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Apakah kerosakan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, dan bilakah kerosakan itu bermula? Apakah kerosakan itu bermula di zaman Nabi Musa alaihissalam, atau kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel itu bermula selepas daripada zaman Nabi Musa, atau di zaman Nabi, ataupun kerosakan itu dilakukan bermula di zaman Nabi Daud atau di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam? Menurut pendapat yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau berpandangan bahawa kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam konteks ayat surah Al-Isra ayat yang keempat ini, iaitulah kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan apabila sampai janji membalas kederhakaan yang pertama dari 2 kederhakaan, maksudnya apabila orang-orang Yahudi ini mereka melakukan kerosakan pada kali yang pertama, kemudian Allah membalas kerosakan yang mereka lakukan itu dengan Allah ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, kami mengutuskan ke atas mereka satu kumpulan hamba-hamba kami. Allah guna perkataan ibadan lana menunjukkan bahawa hamba yang diutuskan oleh Allah ini itulah di kalangan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan mereka ini mempunyai ciri yang Allah sebut uli ba'sin syadidin. Mereka adalah satu kumpulan hamba yang mempunyai satu kekuatan dan kegagahan yang luar biasa. Fajasu khilalad diyar, dengan kelebihan yang mereka ada, ciri-ciri kekuatan yang luar biasa yang ada kepada kumpulan ini yang Allah hantar untuk menentang golongan-golongan Yahudi,
yang setelah mereka melakukan kerosakan pada kali yang pertama, Allah menyebut fajasu khilalad diyar, maka mereka menjelajah masuk ke dalam negeri-negeri dan tempat-tempat yang didiami oleh orang-orang Yahudi, dan mereka membunuh orang-orang Yahudi. Wa kana wa'dan maf'ula, wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji ini telah terlaksana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini juga menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Siapakah dan apakah kerosakan yang dilakukan pada kali yang pertama oleh bangsa Yahudi ini, dan siapakah yang dimaksudkan oleh Allah kumpulan ibadah lana uli ba'sin syadidin, yang disebut oleh Allah kumpulan hamba kami yang memiliki kekuatan dan kegagahan yang luar biasa. Menurut pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kerosakan yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itulah kerosakan yang mereka lakukan di Yathrib, di Madinah. Apabila mereka, orang-orang Yahudi yang berada di luar daripada kota Madinah, mereka masuk ke kota Madinah, kemudian mereka tinggal dan mereka menetap di kota Madinah, mereka bergaul dengan orang-orang Arab, dan kemudian mereka membentuk suatu masyarakat yang kuat, yang akhirnya masyarakat mereka menindas orang-orang Arab. Dan juga bangsa Yahudi ini, mereka mula ketika mereka berada di kota Madinah itu, mereka telah menyebarkan perbalahan, mereka mengamalkan sistem riba, mereka mengamalkan pelbagai cara hidup yang khurafat yang akhirnya mempengaruhi dan merosakkan bangsa Arab. Dan mereka juga mendakwa bangsa Yahudi ini, mereka mendakwa Nabi yang akan diutuskan oleh Allah, atau kalau dibangkitkan Nabi daripada kalangan mereka, dan nescaya mereka akan memerangi orang-orang Arab. Dan mereka menganggap bahawa Nabi yang diutuskan itu akan berpihak daripada sebelah mereka. Jadi kata ulama tafsir, inilah kerosakan yang pertama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada di kota Madinah, mereka mengikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memungkiri perjanjian tersebut. Mereka mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada peringkat mereka bersepakat mewujudkan satu pakatan dengan musuh-musuh Nabi demi untuk menghancurkan kota Madinah daripada sudut dalam. Dan pengkhianatan mereka ini diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya sampai kepada tahap di mana antara sebab tercetusnya peperangan Khaybar, dan Rasulullah SAW melantik Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk mengetuai peperangan Khaybar itu, dan akhirnya kemenangan di pihak umat Islam, dan sampai kepada peringkat Nabi menghalau penduduk-penduduk yang berada, Nabi menghalau bangsa Yahudi yang berada di kota Madinah itu, akibat berpunca daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kata ulama, ayat ini memberi suatu pengajaran yang besar kepada kita, di mana orang ataupun bangsa ataupun tentera yang akan melawan bangsa Yahudi ini, mestilah orang ataupun tentera ataupun umat yang memiliki sifat yang Allah sebut ibadah lana. Untuk mengalahkan bangsa Yahudi, umat Islam atau tentera Islam mesti mempunyai sifat atau ciri sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ibadah lana uli ba'sin syadidin. Maka ketika itu barulah mereka mendapat kemenangan sebagaimana yang disebut oleh Allah, dan kemenangan yang dicapai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in ketika mereka mengalahkan tentera Yahudi dalam peperangan Khaybar, dan juga tentera itu diketuai oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehingga Sayyidina Ali masuk ke dalam kampung-kampung, tempat-tempat yang didiami oleh orang Yahudi, dan sampai membunuh mereka, dan juga akhirnya Rasulullah menghalau mereka disebabkan
pengkhianatan mereka terhadap janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut thumma radadna lakum karrata alaihim. Kemudian Allah mengembalikan kekuasaan kamu pada kali yang berikutnya alaihim, ke atas mereka, yakni ke atas umat Islam. Maksudnya Allah memberi kemenangan kepada orang Yahudi. Bila setelah orang Islam kalah, setelah orang Islam setelah kewafatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in, daripada satu generasi kepada suatu generasi selepas daripada kewafatan para sahabat Nabi, jadi generasi Islam tu semakin hari semakin ciri ibadah lana tu semakin kurang dan semakin beransur hilang, yang akhirnya umat Islam menjadi lemah. Dan ketika itulah Allah mengembalikan kekuasaan orang Yahudi, mana orang Yahudi berjaya kembali menewaskan orang Islam. Wa amdatnakum bi amwalin wa banin, dan Allah kata kami kurniakan kepada orang-orang Yahudi itu harta yang banyak dan anak pinak. Ini real berlaku tuan-tuan. Kita boleh tengok media ekonomi, kekuasaan politik, ekonomi, sosial, media massa, semua dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bi amwalin wa banin, dan Allah sebut dikurniakan kepada mereka dengan harta dan anak pinak yang ramai. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan bangsa Yahudi itu, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu, yakni bangsa Yahudi itu, aktsara nafira, kumpulan yang paling ramai pengikut. Dan ini realiti kita boleh melihat di mana bangsa Yahudi menjadi bangsa yang mendapat sokongan orang di kalangan kuasa-kuasa veto dunia juga menyokong bangsa Yahudi. Bahkan orang yang pemimpin barat, pemimpin utama barat tidak akan naik menjadi pemimpin kalau tidak mendapat sokongan yang kuat daripada bangsa Yahudi. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut in ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan balik kepada kamu, dan sekiranya kamu melakukan kejahatan, dan kejahatan itu juga akan kembali kepada kamu. Fa iza jaa wa'dul akhirah, dan apabila datang sampai janji balasan penderhakaan yang kedua, itulah merujuk kepada janji Allah yang kedua, iaitu tentera Islam berjaya mengalahkan kembali tentera kafir, iaitu tentera Yahudi, liyasu'u wujuhakum. Dan ketika itu tentera Islam yang Allah sifatkan ibadah lana uli ba'sin syadidin, ini tentera yang kuat, yang memiliki kegagahan yang luar biasa. Mereka kembali mengalahkan tentera-tentera Yahudi, dan mereka memburukkan wujuhakum, wajah-wajah orang-orang Yahudi, tentera-tentera Yahudi, iaitu mereka telah menjatuhkan image dan juga maruah orang Yahudi. Bukan sekadar mereka membunuh, mengalahkan mereka, bahkan menjatuhkan image mereka. Waliyadkhulu masjidah, dan pada ketika itu tentera Islam atau umat Islam akan kembali memasuki Masjid Aqsa, kama dakhalu awwala marrah, seperti mana mereka masuk pada kali yang pertama, iaitulah merujuk kepada kali yang pertama, yaitu Sayyidina Umar memasuki ke dalam Masjidil Aqsa pada kali yang pertama. Waliyutabbiru ma'alu tadbira, waliyutabbiru ma'alu tadbira, dan tentera Islam akan mengalahkan musuh daripada kalangan Yahudi dengan sehancur-hancurnya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan kita percaya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat melihat kehancuran Yahudi itu di bumi Palestin, sebagaimana Allah cerita dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah kerana ia simbolik kepada permulaan perjalanan dakwah Nabi di kota Mekah, dan dia berakhir di Masjidil Aqsa di Palestin, dengan maksud bahawa kehancuran bangsa Yahudi itu Allah akan hancurkan di bumi Palestin, itu tempat kehancuran mereka. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dapat melihat kehancuran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel atau Yahudi ini.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.